Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Jangan lupa untuk kita share, kongsikan dengan rakan-rakan di Facebook yang berada di depan kaca TV, terus memaklumkan kepada anak-anak, kepada rakan taulan, mungkin ada yang berada di pejabat. Kita berada pada wahyu pertama, surah yang ke-96, surah Al-Alaq. Pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadil Ustaz Fah sihat ke? Oh, sihat alhamdulillah. Nampak kemarin duduk di Kelantan. Oh, sebelum tu di Bogor Ustaz. Oh, sebelum tu di Bogor. Sekejap lah belajar, nak belajar pasal seruan Ustaz ya. Seruan yang ada dalam surah Al-Alaq ini. Betul, ada masa mengajar, ada masa belajar, dan moga-moga Ustaz ya, kita tuan-tuan yang berada di rumah yang terus belajar dan kemudian mengajar kepada anak, kepada rakan, kepada semua, itu diberkati dan dimudahkan Allah. Apatah lagi kita dah berada di hujung-hujung ini dalam juz yang ke-30 menjelang khatam Al-Quran Ustaz ya. Khatam tadabbur Al-Quran pada bila Ustaz? 8 hari bulan 10, iaitu pada hari Sabtu. Kita nak jemputlah semua tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang memang saban hari saban waktu bersama dengan Al-Quran. Tadi pun Ustaz Faz kita ketika kita nak ke studio tadi pun kita terserempak juga dengan seorang akak ni, makcik ni yang menjadikan dia dua kali, siang dengan malam Al-Quran, My Quran Time. Jadi subhanallah, moga-moga ibu-ibu ayah di rumah sana ataupun di mana juga berada, bahkan di luar negara yang ikuti My Quran Time, moga-moga terus berbahagia dengan Al-Quran, menjadi motivasi dalam kehidupan kita dan menjadi penawar hati kita, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan doa kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Doa ini kita terus baca Ustaz ya. Walaupun dah khatam tadabbur ini, terus baca doa ini. Dan khatam tadabbur bukan maksudnya dah berterabur lepas tu ya. Kita khatam itu adalah untuk kita mensyukuri proses ini, tapi taklah berapa dalam Ustaz ya. Kita dapat sikit-sikit, penuh dengan kekurangan kita memahami perkara yang ada dalam Al-Quran ini. Dan bila khatam itu kita terus lagi menghatamkan dari masa ke semasa sampailah husnul khatimah. Allahu akbar. Ya, jadi itu kefahaman khatam Quran ke khatam tadabbur. Jangan sampai kita rasakan kalau khatam tu tutup ya, lepas tu sadaqallahul azim ya. Bukan itu. Bukan yang itu. Kita saksikan apakah sinopsis bagi surah yang ke-96, surah Al-Alaq, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ke-8. Hikmah penciptaan manusia serta diajarkan manusia untuk membaca dan menulis. Seterusnya pada ayat 9 hingga 19, ancaman bagi orang yang melampau batas. Dalam kes ini salah satunya adalah Abu Jahal, dan tugas malaikat Zabaniyah menyiksa ataupun mengazab kepada mereka yang melampau batas dalam kehidupan ini. Sama-sama kita baca surah Al-Alaq pada kali ini. Kita baca sampai habis Ustaz ya. 19 ayat bersama-sama tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di mana sahaja.
mungkin dah ada hafal dah pun Ustaz ya. Kita baca dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan di siaran televisyen, yang barangkali menyaksikan di apps TV Al-Hijrah kan, aplikasi TV Al-Hijrah, ataupun yang sedang ikuti di ruangan Facebook, kita sama-sama kongsikan, sebarkan pengajian kita. Barangkali ada lagi yang belum tahu dan mereka dapat tahu di akhir-akhir ini. Betul. Dan tahu di akhir-akhir ini Safas mencetus semangat untuk belajar. Dia kata alamak dah nak habis tak apa. Kita boleh tengok siaran ulangan dan sebagainya. Betul. Dan kita menjadi momentum untuk kita memulakan pengajian kita ataupun sahabat kita bersahabat dengan Al-Quranul Karim insya-Allah taala. Surah Al-Alaq kita nak baca 19 ayat, selalu kita baca sebenarnya Ustaz Fazil. Surah Al-Alaq ini, dan di akhir nanti surah Al-Alaq dalam mushaf kita tu ada tanda macam bentuk sejadah macam tu, maka kita disunatkan untuk sujud sajadah dekat situ kalau kita ketika membaca Al-Quran, sujud tilawah kan. Macam ni kita baca dalam suasana macam ni, jika ada kesesuaian tempat safana, kelapangan dan sebagainya, boleh ibu ayah sekalian kalau kat rumah tu boleh siapkan sejadah ke apa tu tempat kita nak sujud selepas baca ayat ke-19. Jadi kalau macam kami di studio ataupun tuan-tuan tempat kerja dan sebagainya, tengah mandu dan sebagainya, kita boleh bertasbih. Kita boleh bertasbih selepas habis wasjud waqtarib tu, kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau yang ada kelapangan ataupun kesesuaian tempat untuk sujud ketika ayat ini selepas habis kita baca tu, dipersilakan. Boleh baca bacaan sujud ketika sujud sajadah, boleh sajadah wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ataupun boleh baca bacaan dalam sujud lah subhana rabbiyal a'la, ataupun subhanallah, bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sudah bersedia ibu ayah sekalian, jom kita mulakan bacaan kita di ayat yang pertama sehingga 19 suratil Alaq dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Subhanallah. Benarlah kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu pertama, ayat pertama hingga ayat yang kelima daripada surah Al-Alaq ini adalah yang turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ustaz ya. Apabila Nabi pada umur 40 tahun mencari jawapan kepada pelbagai masalah ummah, masalah ekonomi, masalah sosial ya, apa yang berlaku di Mekah itu, ada orang yang membunuh anak perempuan kerana merasa malu dengan kelahiran anak perempuan. Anak perempuan dianggap sebagai membawa malang kepada keluarga, ataupun lebih daripada itu, orang-orang yang kaya menekan pada orang yang miskin, orang yang berkuasa terus menendang, menguasai pada mana-mana tempat sehingga kan Masjidil Haram itu disalahgunakan. Dan pelbagai isu yang berlaku di sekitar Mekah itu menyebabkan Nabi berfikir, apakah solusi daripada kebejatan, kerosakan yang berlaku pada waktu itu. Nabi bertahannuth, Nabi bersendirian di Gua Hira, dan akhirnya Malaikat Jibril hadir membawakan wahyu pertama ini Ustaznya, ayat 1 sampai ayat 5 terlebih dahulu. Maka apakah kisahnya ataupun apakah isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Inilah ayat pertama yang diseru, awalnya diseru pada Nabi Ustaznya, Iqra wa ma ana biqari. Aku tak boleh membaca. Iqra wa ma ana biqari. 3 kali diulang oleh malaikat Jibril suruh Nabi membaca kerana Nabi tak boleh membaca. Tetapi bila dipeluk, maka akhirnya Nabi boleh ikut pula Ustaz. Ikut ya, disebabkan salah satu daripada pelajarannya, cikgu ni kadang-kadang dia kena henjut sikit. Kan? Henjut sikit. Awal-awalnya bagi lembut ya, lepas tu dia henjut sikit, okey ya. Pasal apa? Pasal kadang-kadang kita tak yakin. Tak yakin dengan potensi yang ada. Kita perlukan guru untuk menunjuk ajar, memberi semangat kepada kita, dan itulah kepentingan guru dalam program ini Ustaz ya. Walaupun kita berada di depan TV, di depan Facebook ini, perlu juga mencari guru kerana guru akan memerhati kepada apa yang kita baca ataupun apa yang kita faham daripada sesuatu ayat yang kita tadabburkan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan ya. Apa kaitan dengan masalah yang berlaku pada waktu itu? Mengapa ayat ini diturunkan? Allah menyeru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk baca. Maksudnya qara'a itu maksudnya mengumpulkan beberapa perkara menjadi sesuatu yang bermakna. Bukan sekadar baca daripada teks S campur A campur Y campur A namanya saya, itu pun iqra. Lebih daripada itu ialah melihat kepada apa yang berlaku di alam ini, maka itulah yang akan memberi makna, dan makna itu mestilah dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhanmu. Mengapa pentingnya dengan nama Tuhan? Kerana ada orang membaca Ustaznya, membaca tetapi dia tidak membawa kepada ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia belajar fotosintesis, dia belajar ekonomi, dia belajar pelbagai perkara, tetapi dia terhalang ataupun tidak membincangkan tentang ekonomi ini. Rezekinya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan berbagai teori dibuat, pelbagai apa istilahnya table Ustaznya, jadual interest pun ada. Dulu saya pernah dekat luar negara dulu belajar jadual interest, jadual riba tu kan. Pasal apa? Pasal bila buku ataupun sumber ilmu itu tidak berteraskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya makin kita membaca, makin kita menuju pada Tuhan yang menciptakan kita. Kita yakin makin lagi perasan bahawa kita adalah hamba. Allah adalah Rabb. Maka hubungan seorang hamba kepada Rabb ialah tidak mempersoalkan Rabb, tetapi
mengikut formula yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan salah satu formula yang kita tak dapat nak halang Ustaz ya, yang paling hebat, masalah yang paling besar dalam hidup kita adalah khalaq Allah, iaitu Allah menciptakan khalaqal insana min alaq, mencipta manusia Ustaz ya. Kita dah berkongsi sebelum ini. Maksudnya ialah kalau katakan orang Perak berkahwin dengan orang Sabah, jumpa di US, berkahwin dekat Malaysia, duduk kat Penang ke duduk kat Bangi Shah Alam, semua perkara itu sebenarnya tidak ada satu profesor pun yang mampu untuk menerangkan perkara ini, apatah lagi tentang penciptaan seorang manusia. Itu semua adalah urusan ataupun diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila masalah paling besar tentang penciptaan manusia pun Allah boleh selesaikan, masalah ekonomi, sosial, tentang kebejatan, rasuah yang berlaku di kalangan pemimpin, sebenarnya Allah boleh selesaikan mudah ya. Syaratnya apa? Syaratnya bagi kita ialah kita kena mengkaji dan mendalami ilmu seperti mana yang dinyatakan pada ayat pertama sebentar tadi. Pada ayat yang ketiga Allah nyatakan iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Tuhanmu yang maha mulia. Jadi apa kaitan baca dengan Tuhan yang maha mulia? Pasal sebenarnya kita boleh membaca ni Ustaz. Allah yang bagi kita. Allah yang bagi kita boleh baca Quran Ustaz. Waktu kecil-kecil dululah kan. Waktu saya tak kenal alif bata tu. Kalau fikir kan, memang Ustaz. Betul Ustaz. Bila dah sampai sekarang boleh baca ya, dan sampai boleh hafal bagi tuan-tuan, anak-anak, adik-adik yang di sekolah tahfiz contohnya, sebenarnya kalau nak harapkan kita belajar sendiri Ustaz ya, tidak mungkin. Ia anugerah daripada Allah yang maha mulia. Jadi makin kita belajar, satu anugerah daripada Allah yang maha mulia, Tuhan yang maha mulia, tapi makin kita belajar, apa kesannya? Kita makin perangai mulia Ustaz. Perangai mulia tu maksudnya bersopan santun, menghargai orang lain. Kalau makin belajar, makin suka perli orang. Makin belajar, makin suka herdik orang. Ada sesuatu yang tak kena, kerana Tuhan Al-Akram, Tuhan yang maha mulia ni, kalau nak perli kita Ustaz ya, kita lambat semayang je, Allah perli kita terus saja. Bukan sekadar perli, Allah boleh terus saja hukum kita, perut kita meletup contohnya pasal lambat semayang. Tetapi Allah yang Tuhan yang maha mulia ini tak buat begitu, kerana mulianya dan salah satu kemuliaannya allazi 'allama bil qalam, mengajar kita guna pen Ustaz. Ini pen kan. Pen ni kita rasa macam pen ni kan. Pegang pen ini pun sebenarnya anugerah daripada Allah. Tangan ini kalau ada yang lumpuh Ustaz ya, tak boleh pegang pen. Kebas pun dah tak boleh, apatah lagi kalau katakan lumpuh. Dan lebih daripada itu, Allah menyatakan bahawa kalau ayat kedua itu berkaitan dengan fizikal kejadian manusia, kita ini dimuliakan Allah oleh Al-Akram adalah kerana kita ada pen Ustaz. Ilmu. Ya, sehingga kan kalau ikut kepada Ibnul Jazi, dikata Allah mengkhususkan penulisan dengan menggunakan pen dalam proses pembelajaran kerana hal itu sebagai bentuk pengabadian ilmu dan maslahah agama dan dunia. Ya, hutang kena pakai pen, kena tulis. Kita zaman sekarang pun kalau tak tertulis Ustaz ya, ustaz baca, yang lain dengar saja dekat Quran Time, dengar betul-betul, dengar okey ikut kan. Tak ada mushaf yang tertulis. Kita mungkin sukar dalam menjaga agama ini sendiri. Jadi tulisan pen ini adalah sesuatu yang bermanfaat, sehingga kan kalau program Quran Time ni Ustaz ya, tulis pakai pen. Nota ni nampak macam-macam ni kan. Dia bila dah tulis ni tak baca pun waktu tu bercakap ya. Pasal apa? Pasal kesan pena ini ialah dia mengabadikan dalam pemikiran kita, dan ini yang disentuh oleh Ibn Jazi dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat nombor 4 sebentar tadi. Dan lebih daripada itu, Allah kata Allah mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Ini yang menjelaskan bagaimana perbezaan Nabi Adam dan malaikat oleh Ibn Kathir. Ibn Kathir menyatakan bahawa Nabi Adam dan malaikat, bezanya itu pasal malaikat dah tahu itu je. Yang Nabi Adam boleh diajarkan, awal surah Baqarah kita belajar tuan-tuan, wa 'allama adamal asma'a kullaha, boleh diajarkan nama-nama, dan kemudian boleh belajar dan boleh mengajar balik pada para malaikat. Malaikat tak boleh. Malaikat mana yang dah ada itu saja, dia tak boleh belajar apa yang tidak diketahui. Jadi ini sebagai satu kemuliaan daripada Allah, tapi pemuliaan itu kalau tidak digunakan dengan baik, ayat 6, 7, 8 sebagai satu warning, amaran kepada sesiapa yang banyak ilmu, suka mendalami ilmu, berjaga-jaga jangan sampai terkandas pada ayat 6, 7, 8. Kita baca bersama Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Faz. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian.
subhanallah di ruangan Facebook ramai sangat yang memberi komentar sudah berada di akhir di penghujung. Kalau kita renung seketika, inilah sebenarnya di sebalik musibah, di sebalik ujian kita ditutup. Ditutup oleh segala-galanya. Rupanya Allah SWT ingin menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita, sehinggalah kita berada ke hari ini. Dan hari ini kita berada di wahyu yang pertama, surah Al-Alaq. Allahu Akbar. Kasihnya Allah pada kita, kita hargai benar-benar hadiah yang Allah Taala kurniakan. Ada yang dalam ETS pun ada, Ustaz Fasli. Puan Satimah dalam ETS menuju Al-Ustaz, nak jumpa cucu. Tapi mendengar Quran Time tak pernah tinggal. Allahu Akbar. Moga membentuk cucu-cucu ataupun anak-anak ataupun zuriat yang bersama dengan Al-Quran, insya-Allah taala. Kita nak baca ayat 6, ayat 7 dan ayat 8. Jom kita gemakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna Inna ila rabbika rujaa. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah ayat yang ke-6, 7, 8 menceritakan tentang bagaimana apabila seorang pandai menggunakan pen, ya, boleh menulis, boleh mencatat, boleh merekod dan juga diajar sesuatu yang tak diketahui Ustaznya, dia mula nak tunjuk hebat. Macam mana hebatnya? Kita berehat sebentar, ya, kita berehat sebentar, kita nak tengok perkataan pilihan. Perkataan pilihan. Apakah perkataan pilihan kita pada hari ini? Kita saksikan. Ghaniya, dia rasa hebat, dia rasa cukup, dia rasa kaya, 73 kali disebut dalam Al-Quran, dan perasaan inilah yang perlu kita jaga-jaga. Jangan rasa hebat, jangan rasa saya ini sudah cukup, tak perlu lagi bantuan daripada sesiapa, apatah lagi bantuan daripada Tuhan. Itu adalah cabaran ilmu yang kita akan lihat sebentar lagi. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Tapi ia menceritakan tentang pengalaman ataupun peristiwa 1400 tahun yang lepas, ya. Kalau katakan kawan-kawan rakan-rakan kita Ustaz ya, yang di Facebook pun bila tengok tak dapat live itu, ya, disebabkan ada pertukaran di Facebook, bila tengok macam dah rekod, ya, rakam, dia memberi kesan yang berbeza. Ya, itu sebabnya bila kita membaca Al-Quran ini, memang perkara ini telah berlaku Ustaz ya, 1400 tahun yang lepas, tetapi kita perlu menjadikan ia real dan semasa sekarang. Ya, jika tidak kita akan merasakan memang beza Ustaz ya. Sahabat bersama dengan Nabi melihat Khadijah, Sayyidatina Khadijah, ketika Nabi mendapat wahyu ini, Nabi cakap zamiluni, selimutkan aku. Bergetar Nabi, ya. Dan pada waktu itu Nabi bercakap lagi dengan Khadijah, Sayyidatina Khadijah, iaitu pertanyaannya, apa yang tak kena dengan diri aku ni, kan. Jadi Khadijah sebagai seorang isteri, ini peranan Ustaz ya, peranan seorang isteri, memberi kekuatan motivasi kepada si suami. Apa yang dinyatakan oleh Khadijah, salah satunya, Allah tidak akan mencela dan menghinamu kerana engkau ini memperjuangkan anak yatim. Pelbagai sifat Nabi yang telah Nabi laksanakan 40 tahun kehidupannya yang pertama,
itu yang dimotivasikan oleh seorang pasangan, seorang isteri yang menjadi tunggak penting bagi suami yang sedang melaksanakan misi besar dalam kehidupan. Jadi itu yang kalau sahabat sudah tentu Ustaz ya, dengar wahyu ini je lagi bergetar, tapi kita harapkan kita pun boleh membayangkan seperti mana yang disampaikan dalam nasyid sebentar tadi. Jadi kita nak sambung tajwid lah Ustaz hari ini. Terima kasih Al-Fadhil Safas, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu indah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat belajar Al-Quran, kita dapat menyebut kalimah daripada Al-Quran. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kehidupan kami yang berbaki ini ya Allah, agar kami dapat sempat menyebut 6236 ayat-Mu ya Allah, agar kami dapat memahami, dapat mentadabburi ayat-ayat-Mu ya Ar-Rahman Rahimin. Moga-moga kita, ahli keluarga kita dipermudahkan Allah SWT semua sekali, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita dapat bersahabat benar-benar dengan Al-Quran, insya-Allah taala. Amin ya rab. Jadi bila sebut tentang sahabat, nak jadikan Al-Quran sahabat kita, kita kena jagalah dia. Safas baca kena betul. Sebutan kena betul, dengung, panjang pendek dan sebagainya. Itu yang kita nak tengok pada saat ini, iaitu ulang kaji tajwid kita. Kita nak melihat bagaimana cara ataupun perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian dalam paparan yang telah kita sediakan untuk kita ulang kaji tajwid, iaitu menyempurnakan bacaan hukum nun mati dan juga tanwin yang banyak kita jumpa Safas dan juga para penonton sekalian, selalu kita jumpa dalam bacaan Al-Quran kita. Hukum asal ni dipanggil hukum 5 lah kalau kita baca tu, hukum 5 kan, izhar halqi, ikhfa hakiki, idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, iqlab, contoh kan. Jadi kita nak lihat hari ni contohnya fokus kita pada ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-16 tentang tanwin ataupun nun mati ataupun tanwin. Kita nak lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah. Sadaqallahul azim. Nun mati dan juga tanwin, mari kita perincikan. Kita tengok. Pertama kita jumpa la illam, nun mati. Nun mati ataupun nun sakinah, nun mati bertemu dengan lam, la illam, la illam. Jadi dia tak dengung kat situ, nama dia idgham bila ghunnah. Masukkan bunyi nun ke dalam lam tanpa dengung. La illam, jangan la illam, salah. La illam, satu. Kemudian nun mati bertemu dengan ta, ikhfa hakiki. Ya ta. Pastikan lidah kita jangan sentuh le langit. Yan, tak tepat. Ya ta, dengung 2 harakat. 2. Kemudian kita jumpa lanasfa'an bi, tanwin bertemu dengan ba, iqlab. Kena hati-hati dekat situ. Lanasfa'an bi, menukarkan bunyi tanwin kepada mim kan. Jadi dia dah letak tanda mim tu, kaki dia panjang. Kalau mim yang kaki dia pendek itu waqaf lazim. Contoh kan dalam surah Yasin ada. Jadi dengung juga 2 harakat. Lanasfa'an bi. Kemudian kita jumpa, itu ayat yang ke-15, manakala ayat yang ke-16 tanwin bertemu dengan kaf. Nasiyatin ka, dengung 2 harakat. Ikhfa hakiki, tanwin bertemu dengan kaf. Nasiyatin ka, 1. Kemudian yang kedua tanwin bertemu dengan kha pula. Kadhibatin kha. Dia kata ustaz dah dia kata kalau nasiyatin ka tu dia punya baris tu tak selari. Dengung. Yang selepas itu kadhibatin kha, baris 2 dia selari pula kaki dia. Yang tu tak dengung. Jadi sekurang-kurangnya dia dah beri guideline lah ataupun formula kan. Kadang-kadang nama tertukar-tukar lagi, terlupa kan. Jadi tak apalah, saya tahu kalau yang tak selari ni dia dengung, kalau selari ni dia tak dengung kan. Nama insya-Allah lepas khatam ingat. Contoh. Jadi subhanallah tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, itulah indahnya ataupun luasnya ilmu itu. Baru bab itu belum masuk lagi Ustaz Fas. Banyak lagi ilmu dan saya pun masih lagi belajar juga. Banyak lagi sangat ilmu yang tak diketahui, belum masuk qiraat lagi. Allahu akbar, subhanallah, banyaknya ilmu Al-Quran, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita sudah berada di akhir
sebenarnya tak pernah berakhir ilmu al-Quran itu, bahkan terus beri semangat pada kita untuk kita dalami lagi insya-Allah taala. Safas wallahi selamat mencuba. Selamat mencuba. Jadi jangan berhenti selepas khatam Quran Ustaz ya, tetapi kalau nak berhenti tu selepas dapat husnul khatimah. Sebabnya khatam tadabbur itu nama untuk khatam program kita ni. My Quran Time yang pertama ni. Jadi kita bagikan nama khatam tadabbur al-Quran. Insya-Allah. Musim yang pertama. Musim yang pertama ya. Kita doakan agar kita diizinkan Allah untuk kita selalu bersama dengan Al-Quran Ustaz ya, dan Allah izinkan kita berakhir hidup kita. Ya, ada rakan-rakan kita tak sempat pun khatam ini, tetapi kita doakan berada dalam husnul khatimah, penghabisan yang baik. Dan inilah yang Allah bawakan pada ayat yang ke-6 dan 7 ya. Apabila kita makin belajar, sebenarnya manusia ni mudah layatra pada ayat yang ke-6 itu. Layatra ni maksudnya apa? Tara maksudnya melampau. Masya-Allah. Melampau. Pasal dia rasa macam saya dah tahu macam-macam. Ya, saya dah pandai menulis, saya boleh manipulasi segala perkara, tetapi rupa-rupanya itu diajarkan oleh Allah. Yalah, Allah dah ingatkan, daripada alaq, daripada segumpal darah tu tak ada apa-apa jadi apa-apa ya. Daripada tak tahu menulis, tak boleh nak pegang Allah. Pasal dulu mana ada tangan kan, tangan kita dalam perut pun dia tak ada macam ni cantik Ustaz ni kan, dia macam tu saja. Kemudian barulah sel mati dan akhirnya jadi begini, baru boleh pegang pen. Dia terlupa. Dan Allah menyatakan bahawa memang al-insan itu daripada perkataan nusia yang memang mudah lupa, kecuali apabila merujuk balik kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan sehingga kan ingat balik apa realiti kita dulu diciptakan, dulu tak pandai guna pen, tak boleh menulis, tak pandai, tapi Allah ajarkan. Tapi lepas tu dia kata, kita ni buat je lah apa yang kita nak buat. Dan ayat yang ke-7, ar-ra'ahu istaghna. Dia melihat bahawa dirinya cukup, dah kaya, tak perlu lagi dah nak merujuk kepada Allah Subhanahu taala. Tetapi Allah kata pada ayat nombor 8, inna ila rabbikar ruj'a, bahawa sesungguhnya kamu akan kembali kepada Allah juga Ustaz ya. Maksudnya ialah kalau nak sombong macam mana pun, nak kembali pada Allah, boleh ke masih nak sombong? Kan, kalau sombong sangat jangan kembali pada Allah, kembali kepada tempat lain yang tidak ada pilihan pun sebenarnya. Jadi ini menunjukkan bahawa makin kita belajar, kita ada risiko untuk menjadi orang yang melampau dan rasa sombong. Istaghna ini dia rasa tak payah kan, saya dah tahu, saya boleh. Dia tidak merendah diri Ustaz ya. Siapakah contoh yang tidak merendah diri ini? Salah satunya adalah Abu Jahal yang disampaikan pada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Kita ingin baca sekali lagi surah Al-Alaq sekali lagi Ustaz ya, agar kalau katakan ada yang nak menghafal boleh ingat balik semula ya, dan baca dengan cara yang tepat, dan kita cuba dapatkan apakah isi bahagian kedua ini untuk lebih khusyuk dalam solat kita. Itu yang penting Ustaz ya. Kita baca Quran, kita tadabbur ini sebenarnya kalau boleh kita hafal sebahagian ataupun seluruhnya, dan dalam solat itu kita bila baca tu kita ingat, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Saya tak layak mempersoalkan Tuhan selepas ini, tapi Tuhan akan soal saya. Saya buat apa apabila saya telah diciptakan, pandai guna pen, dah boleh belajar macam-macam, saya buat apa sebenarnya? Itu ringkasan istilahnya tadabbur kita dalam solat itu menyebabkan kita lebih khusyuk berbanding ingat kunci, ingat bercuti ke London ataupun pergi Zimbabwe Ustaz ya. Baik, kita ulang sekali lagi surah Al-Alaq pada bahagian kedua kita kali ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita rasa sangat bersyukur pada Allah taala, kita dapat ikuti Al-Quran, kita dapat baca, kita dapat belajar ini, kita dapat tulis Ustaz Faz dengan pen yang cantik, dengan buku yang terbaik. Kita ingatkan sahabat-sahabat kita di Sudan antaranya yang hanya menulis papan-papan kayu anak-anak, tapi bacaannya masya-Allah. Bacaannya dengan tajwidnya, dengan kesungguhannya, Allahu akbar. Jadi kita harapkan Ustaz ya, kalau boleh nanti masa khatam tadabbur pada 8 Oktober nanti, siapa yang ada nota tulis sendiri tu bawa. Kalau kesempatan nanti Ustaz ya, kita nak tengok sikit. Ada seorang yang bawa sebelum ni di Vietnam, ialah kita sign sikit lah Ustaz. Bukanlah lengkap ya, tapi sebagai kenangan baik Ustaz. Kita raikan, kita syukuri bersama. Betul Ustaz. Baik. Jadi insya-Allah kita nak baca sekali lagi daripada awal Safas daripada ayat yang pertama sehingga ayat ke-19. Tadi kita dah baca dengan Tarannum Murattal Hijaz. Untuk yang kedua ini kita cuba pula bacaan Murattal Sika insya-Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan surah Al-Alaq. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, iaitu apabila kita melihat bahawa cabaran ilmu ini ialah apabila seseorang itu mula melampau batas kerana boleh membuat teori-teori tersendiri ataupun dia merasakan sombong Ustaz ya, istaghna, dia sudah cukup dengan ilmu yang dia ada, dia kumpulkan harta, dia kumpulkan pangkat, pengaruh dan akhirnya dia rasa dirinya lah yang terbaik. Allah menyatakan bahawa walaupun kita diingatkan begini Ustaz ya, walaupun kita rasa macam kita tengah baca Quran ni, kita tetap juga kita kena ingat ini amaran bukan untuk orang lain tetapi untuk kita ya, untuk kita. Saya ni tengah baca Quran, ada tak saya melampau tu ialah sampaikan apa yang saya baca tapi saya tidak amalkan, ataupun saya rasa diri bagus tengok saya dah 30 juzuk tadabbur al-Quran. Kita bukan rasa sombong dengan apa yang ada, tetapi kita kena rasa ya Allah, engkau yang izinkan, engkau yang ajarkan kami, engkau izinkan dengan COVID yang ada akhirnya tertimbul program My Quran Time ni Ustaz ya. Jadi di situ kita tidak akan sombong, tetapi kita akan sentiasa kembali pada Tuhan, kerana hakikatnya fizikal kita akan pergi. Dan ada rakan-rakan kita, sahabat kita Ustaz ya, yang sudah pun pergi awal menjelang Quran Time nak habis ini, yang kita doakan mereka semuanya diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas itu Allah menyatakan tentang satu lagi teknik dalam pendidikan. Pada ayat nombor 9 kalau kita perasan adalah soalan. Soalan Ustaz ya. Soalan adalah satu lagi teknik dalam pendidikan, di mana apabila Abu Jahal cuba untuk melawan kepada Nabi Muhammad. Abu Jahal ni asalnya Abu Hakam Ustaz ya, orang yang bijaksana ya, profesor lah ya pada waktu itu, yang mahir mantap ilmunya, tetapi kerana dia iqra bukan dengan nama Tuhan, iqra-nya itu untuk membawa mengangkat dirinya, maka Allah menemplak dengan bertanya, ara'aital ladzi yanha, apa pendapat kamu kalau orang yang menghalang, melarang seorang hamba untuk solat, siapakah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapat?
Allah tak cakap teruknya, tak cakap. Ya, pasal apa? Pasal ini adalah satu soalan untuk dijawab. Adakah orang menghalang solat? Apakah pendapat kamu jika orang berada di atas petunjuk pada ayat yang ke-11 ataupun menyeru kepada takwa, mengalang daripada segala masalah dalam kehidupan? Apa pendapat? Apa pendapat kamu jika orang begini mendustakan dan berpaling daripada hidayah dan takwa? Apa pendapat? Allah tidak beritahu betul atau salah, tetapi di dalam diri kita ini sudah ada fitrah. Ya, fitrah yang perlu kita gunakan soalan untuk kita bongkarkan kembali potensi-potensi yang ada agar kita kembali kepada Allah, bukannya makin melampau ataupun makin sombong dalam kehidupan. Jadi soalan ini ada dua Ustaznya. Satu soalan kepada orang lain, tapi satu lagi soalan pada diri sendirilah. Ya, ada masa kita duduk je, sebenarnya saya baca Quran ni untuk apa? Kan, adakah saya bersungguh-sungguh baca Quran? Kalau saya dah khatam tadabbur ini, adakah saya akan teruskan lagi? Soalan-soalan itu kita tanyakan agar kita jangan rasa saya sudah khatam ni, lepas ni kita boleh beritahu kepada orang lain. Bukan itu tujuannya, tetapi ia untuk menjadikan kita makin rendah diri pada Allah. Kalau makin sombong, maka Allah menyatakan mengapa sombong itu. Ayat yang ke-15, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah, ya, iaitu sekali-kali tidak, sesungguhnya jika dia tidak berhenti, ubunnya akan ditarik ke neraka Allah. Yang membuat keputusan itu adalah frontal lobe dalam otak kita Ustaz ya. Dialah yang merancang, kata wah saya baik tak baik dan sebagainya, padahal sebenarnya mereka mendusta dan derhaka, ya. Jadi Allah kata okey fine, dia panggil kawan dia, panggil follower dia, ya. Tuhan akan panggil follower Tuhan, iaitu Zabaniyah. Tetapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu dibuat ketika berhadapan dengan cabaran ini? Taat pada Allah dan terus banyakkan bersujud. Banyak bersujud, banyak waqtarib, melakukan perkara mendekatkan diri pada Allah. Itu solusi untuk kita sentiasa rendah diri, dibantu Allah pada setiap masa. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, dapatkan ilmu dari ucapan, pembacaan dan penulisan. Kedua, bertanggungjawab untuk mencari harta yang halal dan gunakan sebaiknya, bukan makin sombong dan makin melampau. Dan yang ketiga, hormati orang yang melaksanakan solat dan menyebar kebaikan, jangan diherdik, jangan dihalang, kerana itu tanda kita ada ilmu menuju Tuhan. Kita berdoa Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Faz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini ya Allah, di saat kalammu Al-Quran dikumandangkan ya Allah, di saat hati kami ya Allah bersama dengan Al-Quranul Karim, kami mohon mengadu merayu kepadamu agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa mak ayah kami ya Allah, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, bersyukur kami kepadamu ya Allah dalam kehidupan kami yang sementara yang singkat ini ya Allah. Berjaya juga kami ataupun dipermudahkan kami untuk bersama dengan kalammu Al-Quran, mempelajarinya, membacanya, memahaminya. Moga-moga diberi kekuatan kepada kami untuk mengamalkan isi kandungnya ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Inna wa bikum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus kita menjadi umat yang terus membaca, dan inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat kita dengan tabung gerakan Al-Quran. Membina umat yang terus membaca Al-Quran dan membaca pelbagai sumber ilmu agar kita ini makin lagi sujud, makin lagi melaksanakan kebaikan, mendekatkan diri pada Allah. Itulah umat yang kita ingin bina bersama, dan kita akan ikuti lagi surah seterusnya, surah Al-Qadar pada hari esok. Apakah kaitan antara surah Al-Alaq dan surah Al-Qadar? Tuan-tuan boleh cari jawapan pada hari ini. Esok kita bertemu kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.